وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dengan kesihatan dan memberi kita taufik untuk kita bersama di dalam maya ini untuk kita sedikit berkongsi ataupun kita mengulang kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bacakan ayat-ayat Allah, kita sampaikan dan kita kongsi sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam golongan yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata, "Nadarallahu mar'an sami'a maqalati fahafidhaha fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Allah Taala akan memberi cahaya kepada wajah-wajah orang yang sami'a maqalati, dia mendengar kata-kataku, fahafidhaha, lalu dia menjaganya, menghafalnya, fawa'aha, lalu dia memahaminya, fa'addaha kama sami'aha, lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia telah mendengarnya. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Kemungkinan orang yang menyampaikan ini bukanlah orang yang pandai, orang yang faqih. Farubba hamilin ila man huwa afqah minhu. Dan kemungkinan orang yang sampaikan ni, orang yang mendengar tu lebih pandai daripada orang yang sedang menyampaikan. Tapi tetap juga Allah Subhanahu wa taala akan beri cahaya pada wajahnya selagi mana dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah jami'an. Pihak Yayasan Taklim telah memilih satu tajuk yang besar untuk saya pada pagi ini, iaitu tajuk akhlak Muslim. Tajuk akhlak Muslim ni tajuk yang sangat besar, sehingga para ulama telah mengarang kitab yang sangat banyak berkenaan dengan akhlak ni. Kerana semua umat Islam mengetahui bahawa di dalam Islam ni ada 3 unsur besar yang membina syakhsiah dan peribadi seorang mukmin, seorang Muslim. Pertama, unsur akidah. Yang pertama, unsur akidah, iaitu yang menetapkan kepercayaannya, i'tiqadnya, yang menjadi sumber gerak gerinya, menjadi sumber perbuatannya, menjadi penggerak kepada setiap nadi, gerakan tangan, mulut, apa semua dasar daripada hati. Didasarkan hadis Nabi SAW. Kita semua biasa dengar hadis ni, inna fil jasadi mudghah, semuanya pada jasad itu ada satu daging, idza salahat salahal jasadu kulluh, bila daging itu baik, bagus, maka baiklah semuanya. Ala wahiyal qalb, itu hati. Bila idza fasadat fasadal jasadu kulluh, bila rosak, rosaklah semua. Satu daging, iaitu kalau dia baik, baiklah semua tindakan badannya, dan kalau dia buruk, buruklah setiap tindakan. Maka itu hati. Kemudian kita ada masalah fiqh. Ada unsur, dipanggil unsur fiqh, iaitu yang hukum hakam yang berkaitan dengan halal dan haram. Itu yang kedua, iaitu perkara yang
setiap pergerakan manusia ni apa hukumnya, halal, haram. Dari segi makan minumnya, jual belinya, pakaiannya, kenderaannya, perkahwinannya, hubungan dengan manusia. Itu berkaitan dengan hal ini fiqh. Yang ketiga, ini unsur akhlak. Unsur akhlak ni iaitu unsur sifat, perangai, adab, perbuatan yang terkait dengan apa yang terpuji dan apa yang tak terpuji. Jadi, tidak cukup seorang Muslim hanya dia belajar akidah tapi tak belajar fiqh. Tak mungkin. Dia tak tahu halal dan haram. Dan tak mungkin pula orang mengaji fiqh tak mengaji akidah. Lagi teruklah. Okay? Tapi kalau mengaji akidah dan fiqh tapi tak mengaji akhlak, juga bahaya sebab dia tak tahu apakah dia sikap yang perlu ada pada seorang Muslim, mukmin yang akan memancarkan keislamannya dan juga keimanan. Betul, akhlak ni satu tajuk yang penting. Waktu akan sebagian kata sebagian salaf, al-Islam al-adab kullu. Nah, Islam tu semuanya ada. Bahkan bila Aisyah radhiyallahu anha kata kana khuluqul Quran. Apakah akhlak Nabi sallallahu? Akhlak Nabi itu ialah al-Quran. Maksudnya seluruh Quran tu akhlak. Betul, sebagian ulama kata kitab fiqh tu pun sebenarnya akhlak. Akidah tu juga sebenarnya akhlak sebenarnya. Sebab apa? Akidah tu akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak dengan malaikat, akhlak dengan kita, akhlak dengan Rasul. Fiqh juga akhlak dengan Allah, cara sembahyang yang betul. Jadi kita kata Islam tu semuanya akhlak. Namun para ulama dibahagi-bahagikan ni dari segi, kita kata dari segi pembahagian ilmiah, semata-mata pembahagian ilmiah, iaitu ini ilmu aqidah, ini ilmu fiqh, ini ilmu akhlak. Nah, dan kita semua tahu, umat Islam semua mengetahui bahawa akhlak yang baik ini kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita semua nak mengaji pasal akhlak. Dan dia kata, ala unabbiukum, nak tak aku bagi tahu kepada kamu orang yang paling dekat sekali kedudukan, ala ukhbirukum bi ahabbakum ila Allah. Nak tak aku tahu kamu tentang orang yang paling Allah Taala sayang, wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah. Wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku hari kiamat, iaitu apa dia? Iaitu ahsanukum khuluqa, orang paling baik di kalangan akhlak di kalangan kamu. Semua tahu bahawa ma min syai'in athqalu fil mizan, tidak ada benda yang paling berat di mizan timbangan amalan itu daripada husnul khuluq. Maksudnya semua umat Islam tahu bahawa kepentingan akhlak yang baik. Namun kita perlu mengaji akhlak ni dengan cara ilmiah, cara yang benar. Sebab ramai yang dia melihat akhlak ni dari satu sisi tapi tak lihat dari sisi yang menyeluruh. Macam kita kata dia tengok gajah, dia pegang dia punya belalai. Lalu dia kata gajah itu ialah belalai. Ataupun bila dia pegang kaki gajah, gajah itu ialah seperti batang pokok. Ila akhirnya. Lepas tu kita perlu melihat akhlak ni secara menyeluruh. Maksud saya melihat menyeluruh ialah kita kena tahu apakah maksud akhlak yang betul. Apakah sumber akhlak? Apakah kedudukan akhlak? Apa beza akhlak di sisi umat Islam dan akhlak di sisi orang kafir? Sebab kita dengar macam-macam orang kata kita ni sama, ada banyak persamaan kita dengan agama lain. Agama lain kita, mereka juga ada sifat jujur, kita juga ada sifat jujur. Dia kata akhir kali dia sama dari segi luaran, tapi nanti kita akan huraikan nanti dia tak sama dari segi hakikat dia. Pada tuan-tuan rahimani wa rahmatullah jami'an, insya-Allah dalam kuliah yang sekejap ni ada 1 jam lebih kurang 20 minit dia untuk kita huraikan masalah ini. Okey, pertama kita masuk kepada mukadimah yang penting, apa maksud akhlak? Okey. Kita selalu tertukar antara perkataan akhlak dengan adab. Kita selalu tertukar akhlak dengan adab. Okey. Kita tengok dulu masuk akhlak. Okey. Akhlak dari segi bahasa dia jamak kepada khuluq. Okey. Khuluq. Khalq, iaitu khuluq apa dia? Akhlak, satu kalau singular dia khuluq.
Sebab tu kalau kita baca doa tengok cermin kan, doa tengok cermin kita apa? Allahumma kama hassanta khalqi. Nampak dia sama. Dia huruf dia hampir sama. Kha, lam, qaf. Satu khalq dengan baris atas kha tu, satu khulq dengan huruf dengan dhammah dengan huruf baris depan. Iaitu maksud dari segi bahasa iaitu at-tab'u as-sajidu wal muru'ah. Dia marwah, tabiat dan perkara yang selalu dibuat-buat. Okay. Iaitu dari segi bahasa. Tabiat, muru'ah, marwah dan juga perkara yang selalu diulang-ulang. Itu maksud akhlak dari segi bahasa. Okey. Yang menampakkan zahir, yang menampakkan luaran dia, yang menampakkan luaran dia. Maksudnya dengan ada akhlak ni kita tahu luaran dia macam mana. Sebab manusia ni kita tak boleh nak judge orang melainkan dengan luaran. Okey. Sebab tu kita ada dua. Lepas tu kita tahu perkataan khalq dengan khuluq dekat-dekat tuan-tuan. Satu. Asal hurufnya kha, la, kha, lam, qaf. Huruf kha, lam, qaf. Satu khalq dengan kha pada atas, satu khulq dengan kha pada depan. Okey. Kalau kita balik atas khalq, maksudnya itu ialah luaran kita dari segi fizikal. Gemuk ke, kurus ke, hitam ke, putih ke, tinggi ke, pendek ke, rendah ke. Okey. Nah. Itu khalq dari segi apa? Dari segi barakallahu fik, dari segi fizikal. Khulq ialah luaran dari segi perangai. Khulq ialah luaran dari segi perangai. Kita punya luaran dari segi perangai. Sebab itulah kata para ulama kenapa dekat-dekat khalq dengan khulq. Khalq dengan khulq. Okey. Jadi orang kita kebanyakannya dia faham akhlak tu ialah dari sisi bahasa sudah ni. Itu apa dia? Perangai luaran. Perangai luaran. Sebab itulah mereka selalu samakan adab dengan akhlak. Mereka selalu samakan akhlak dengan adab. Okay. Tapi sebenarnya dari segi istilah, apa maksud akhlak dari segi istilah? Yang ini disebut oleh Al-Imam Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat dan lain-lain. Dia kata apa? Ibarah an hay'atin lin-nafs. Akhlak ini adalah ibarat ataupun cara kita nak mengetahui apa yang terdapat dalam hati, keadaan jiwa. Hay'atul lin-nafs. Jadi akhlak ni satu keadaan jiwa. Kat sini dah nampak dah beza akhlak dengan adab. Hay'ah lin-nafs iaitu keadaan jiwa. Hay'ah tu keadaan rasikhah yang telah tetap. Jadi akhlak ni benda yang tetap. Tasduru anha, daripada keadaan jiwa yang tetap ini terhasillah daripada al-af'al, perbuatan-perbuatan bisuhulah, dengan mudah. Wa yusr, dengan bersahaja, mudah. Min ghairi hajatin ila al-fikri wa rawiyah, maksud tanpa kita perlu fikir. Jadi akhlak ni dari segi sini kita nampak apa dia? Ialah satu keadaan jiwa yang telah tetap yang menyebabkan dia akan menyebabkan keluar perangai-perangai tanpa dia perlu fikir dulu perbuatan tersebut. Maka itu akhlak. Okay. Kita tengok orang ni dia pemalu, dia tak fikir dulu nak jadi malu, pemalu tu datang terus. Dia tengok dia ni penakut, maka dia tanpa dia perlu fikir, sila takut, dia cakap kat hati dia, takutlah. Maka baru takut. Tak, dia takut dia datang sendiri. Dia itu pembersih, dia datang sini. Dia itu tawaduk, dia datang. Maksudnya benda ini, akhlak ni ialah benda yang telah tetap dalam jiwa yang menyebabkan dia mengeluarkan perangai itu dengan mudah. Okay. Maka kalaulah benda yang keluar tu baik, maka akhlak dia baiklah. Kalau benda yang keluar tu buruk, maka dia tu buruklah. Okey. Nah, nampak tak kat sini? Sekali lagi, ana ulang lagi, sekali lagi, apa maksud akhlak? Iaitu ibarah an hayat nafs. Iaitu dia satu bentuk keadaan jiwa yang telah tetap. Ingat kat sini poin penting. Akhlak ni benda yang tetap.
Kalau dia baru nak buat-buat, itu namanya bukan akhlak lagi. Kan? Dia baru nak buat-buat tawaduk. Itu belum lagi menjadi hayatul rasikhah. Dia belum jadi hayat. Dia satu benda yang kuat dalam jiwa dia. Hayatul rasikhah tasduru anhal af'al. Dia menyebabkan keluar perbuatan-perbuatan dia bisuhu dan dengan mudah min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyah. Tanpa berhajat kepada kita berfikir panjang dan juga tanpa ta'ammul, tanpa kita mendatangkan apa, tanpa fikir. Okay? Tanpa kita perlu fikir. Maka itu jadi satu perangai, dari situ akhlak. Cumanya Ibnu Maskawai, satu lagi ulama, dia kata cuma akhlak ini mana datang, mana datang akhlak, macam mana akhlak ni terbina ni kita. Dia kata akhlak ni dia terbina dari daripada dua sisi. Yang pertama dia kata satu yang bersifat tabi'iyan. Okay? Tabi'iyan. Dia secara tabi'i, tabiat manusia memang ada benda tersebut. Tabiat manusia. Contohnya apa? Manusia ni marah. Bila orang, dia ghadab tu akhlak. Marah. Okay? Contohnya, dia menjadi pemarah. Menjadi pemarah itu ada bersifat tabi'iyah. Ada bersifat tabi'i. Maksudnya dia tu memang Allah Ta'ala telah manusia Allah Ta'ala ada cipta memang dia ada bersifat marah. Manusia ni ada bersifat kasih sayang, sifat rahmah. Yang ini yang bersifat tabi'iyah. Okey? Alladhi yajbal, ataupun bila nampak benda yang menakutkan, jadi dia takut. Maka itu yang bersifat tabi'i. Yang ini akhlak yang bersifat tabi'i. Namun kat sana juga contoh lagi akhlak ni contohnya ketawa, cara ketawa. Itu bersifat tabi'i. Dia bersifat tabi'i. Kita tak boleh kontrol cara ketawa kita. Kan? Maka kita kata barakallahu fiik, yang ini yang bersifat tabi'i. Tetapi ada juga yang mustafadan bil 'adah wa tadarrub. Ada juga akhlak itu yang dia terbina melalui latihan-latihan dan juga adat. Kat sini yang kita nak, yang penting ni. Kat sini kita akan menunjukkan bahawa akhlak tu boleh diubah sebenarnya. Akhlak tu boleh dilatih. Akhlak tu boleh dilatih. Sebab yang kedua dia kata sumbernya datang daripada apa? Datang daripada at-tadarrub wal adat. Adat dan juga latihan. Adat dan juga latihan. Jadi kita tengok contohnya, kita latih anak tu untuk berdisiplin. Lama-lama jadi disiplin. Kita latih anak tu bila dia makan dengan cara yang bismillah. Maka kita dah latih dia. Maka kita latih dia jadi penyabar, kita latih dia. Maksudnya ada benda yang muktasabah. Dari dua tadi, satu tabi'iyah, satu muktasabah. Ini penting kata rahmatullah sebab ada setengah orang, terutama sekali orang di barat, dia kata just be yourself. Dia kata, jadi diri kita sendiri. Kenapa kita nak jadi orang lain? Kenapa kita kena conform to the society? Dia kata. Kenapa kita kena conform dengan society? Kenapa kita kena ikut masyarakat? Masyarakat kita dekat sekarang ni tidak menerima cinta di luar pernikahan contohnya. Ada yang tak mute Tuan-tuan Allah. Tak mute terganggu dia dengar suara lain luar ni. Maka barakallahu fiik. Tu oleh rumah lagi. Okey. Kamu dia tengok. Saya sebut tadi. Dia sebagai orang tadi, dia orang kata, oh akhlak ni tak boleh. Kita just be yourself. Barulah kita akan jadi orang yang pandai letak. Akhlak, ada yang akhlak yang dia muktasabah. Yang kita boleh train dia dan kita boleh. Sebab tu kita tengok nanti ada nazariyah, ada juga pandangan-pandangan dalam bab akhlak ni. Kita akan tengok apa sumber-sumber akhlak dan apakah aliran-aliran dalam masalah akhlak ni. Okey. Okey, itu takrifan akhlak dari segi istilah. Sebab tu kat sini kita kata beza adab dengan akhlak.
Seperti kita kata, akhlak tu, adab tu etiket. Akhlak tu ialah apa dia punya dalaman hati dia, dia punya perangai dia. Adab ialah etika, cara. Contohnya, kita kata, kita tak boleh kata akhlak ketika makan ialah makan tangan kanan. Salah. Itu adab ketika makan. Adab, antara Allah bezakan adab, etika. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang itu. Adab ialah etika, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang dan perangai dia. Keadaan jiwa dan perangai seseorang. Hai'ah, keadaan jiwa yang telah tetap. Jadi kat sini kita tak boleh kata apakah akhlak ketika makan. Salah. Dan kedua, isu yang pertama. Jadi kalau kita yang pertama tadi dia adab. Jadi adab makan. Makan makanan, baca bismillah, makan yang dekat dulu, jangan ambil makanan yang jauh. Okey, jangan cela makanan. Okey, jangan makan benda yang terlampau panas. Bila orang bagi, bila ada tetamu datang, kita bagi tetamu yang datang sebelah kanan dulu. Orang yang hidangkan makanan, dia yang last sekali makan. Orang yang hidangkan minuman, dia yang last sekali minum. Okey. Nah, kan? Bila tetamu datang, makan sama-sama dengan tetamu. Okey. Dan ila akhir, maksudnya ini benda-benda yang itu adab. Adab ketika depan ibu bapa, bercakap dengan suara yang rendah, tidak menghormat dia, jangan bercakap dalam keadaan kita menunjukkan kesombongan. Itu akhir, itu adab. Dan perbincangan adab banyak kepada perbuatan-perbuatan luaran. Okey. Perbuatan-perbuatan luaran. Banyak daripada perbuatan. Adapun akhlak, dia banyaknya isu hati, banyaknya isu dalaman. Seperti tawaduk, seperti redha, seperti keberanian, seperti malu, seperti apa lagi, ibtihal, kembali kepada Allah. Seperti kalau kita tengok Mawsu'atul Adab, kita tengok ensiklopedia akhlak, apa tak adab, ensiklopedia akhlak, banyak ni cerita pasal masalah dalaman dan masalah hati. Masalah dalaman ialah masalah perangai dalaman. Berarti kita kata apa akhlak yang buruk, seperti syarhul ta'am, suka makan, syarhul kalam, banyak bercakap, suka bercakap, ada sikit suka bercakap, itu apa ni, hubbujah, sukakan kemasyhuran, hubbus syuhrah, sukakan jawatan, hubbujah tadi sukakan jawatan, hubbus syuhrah, sukakan kemasyhuran. Okey. Ini apa, al-hasad. Nampak cuba cerita pasal hasad. Ini semua akhlak-akhlak yang buruk. Berarti kita kata pembincangan akhlak ialah pembincangan berkenaan dengan hati dan yang menghasilkan perbuatan luaran. Berarti kita contohnya dia berani, asalnya hati, dia akan melahirkan luar. Adapun adab, kebanyakan ni, majoriti dia bincangan ialah masalah luaran. Ya, cara makan, cara minum, cara berdiri, cara tidur, ila akhirih. Walaupun kita tak nafi, adab tu dia akan terhasil kerana ada iman di dalam hati, kerana hati yang bersih tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey. Habis tu, apa pula dia ilmu akhlak? Ni takrifan seterusnya pula, ilmu akhlak. Takrifan yang terpilih sekali, atau tusafu bil hasan awil qubh. Dan berarti ilmu akhlak tu apa? Ilmu akhlak ialah ilmu yang tajuk dia, ataupun ilmu yang menjelaskan makna al-khair wa syarr, makna yang baik dan buruk, dan yang menjelaskan bagaimana sepatutnya manusia itu berinteraksi antara satu sama lain, dan menjelaskan apakah tujuan dia berinteraksi dengan cara tersebut. Nampak tak? Dia bukan sekadar dijelaskan amal-amal yang satu, kita mudahkan maksud dia. Tadi saya baca cara bacaan kitab, mudahkan ialah ilmu yang tujuan dia untuk kenal mana perangai baik, mana perangai buruk. Itu ilmu akhlak. Dan dijelaskan juga bagaimana cara nak muamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, dan juga dia menjelaskan apa tujuan interaksi. Ini penting. So nanti kita tengok ini beza ilmu akhlak Islam dan ilmu akhlak orang kafir. Okey. Jadi ini takrifan ilmu akhlak. Okey. Dan seterusnya poin yang ketiga pula, apakah dia kepentingan ilmu akhlak? Apakah kepentingan akhlak? Jadi kita semua tahu, barakallahu fikum. Cuma kita susunkan dalam bentuk maklumat-maklumat yang tersusun.
Itu tujuan pengajian. Kita kat sentak gini, satu prinsip yang kita selalu pegang apa dia? Pengajian kita, dia tidak terlampau ilmiah macam universiti, tapi tidak terlampau santai macam masjid. Jadi kita kena bain wa bain. Jadi kena antara dua ni. Lepas tu kita perlu susun maklumat ni, kita nak maklumat itu susun. Okey, apakah kepentingan akhlak dalam Islam? Okey. Yang pertama, akhlak yang baik itu adalah perintah Allah dan Rasul. Akhlak yang baik itu adalah perintah Allah dan Rasul. Adalah pelaksanaan terhadap perintah Allah dan Rasul. Maksudnya, kalau kita ni, kenapa kita kena ada akhlak yang baik? Sebab kita nak ikut Allah dan Rasul ni lah. Sebab Allah Ta'ala dan Rasul telah perintahkan. Beza dah dengan sebagian orang kufar. Sebagian orang kufar, dia buat akhlak baik sebab manfaat dia duniawi. Dia kata kita kena buat baik ke orang supaya orang buat baik ke kita. Kenapa kita buat baik ke orang? Supaya hati kita rasa lapang. Dia punya manfaatnya kembali pada jiwa dia ni. Kenapa kita kena buat baik ke orang? Supaya kita live in a better world. What? Live in a better world. Nampak? Dia dunia dan dunia. Okay? Adapun kita, Alhamdulillah, orang Islam, bila kita berakhlak dengan akhlak yang baik, nombor satu, dia penggerak paling utama sekali sebab dia nak imtisali amrillah. Dia nak laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab dia tahu dia tidak datang ke dunia ini melainkan illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan antara kita cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain bersolat, zakat, puasa, haji, pergi mengaji, bantah ahli bid'ah, apa semua, ialah dengan imtisal di amrillah ta'ala. Melaksanakan akhlak yang baik. Contoh Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 90. Dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah Ta'ala kata apa? Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Kata Allah Ta'ala, Inna Allah, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan berlaku adil, al-adl wal ihsan, berlaku ihsan. Nah, ini semua akhlak ni. Adil. Tajuk adil, tuan-tuan tak jumpa dalam kitab akidah. Sebab kitab akidah, apakah dia takrifan adil, apakah sikap adil dalam Islam, pembahagian sifat adil, martabat sifat adil, tak jumpa. Buka juga kitab fiqh, tak jumpa. Atau kalau mungkin jumpa pun masalah adil tu masalah apa? Masalah saksi yang adil atau pemimpin yang adil. Tetapi adil dari sifat umum sebagai akhlak tak jumpa. Tuan-tuan kena buka kitab akhlak baru jumpa. Nanti kita kata penting ilmu akhlak ni. Apa adil sebenarnya? Kita berapa ramai orang yang tak faham perkataan adil. Orang kata adil tu kena sama. Yang ni komunisme, sosialisme. Adil tu semua kena. Al-adlu wa wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seorang ulama diletakkan di tempatnya, seorang orang yang bukan adil letak ke tempatnya. Demokrasi, tengok, adil di sisi demokrasi. Seorang ulama yang alim, yang hafal kitab kutubus sittah, yang hafal Quran, yang hafal tafsir, yang tahu ilmu akidah, sama nilainya dengan macam Arab mengisap dadah dalam demokrasinya. Kan tak sama, la yastawi inda Allah. Tak sama dengan Allah. Jadi, nampak tak? Kata adilnya, kalau kita nak huraikan, dia perlu berbahasa satu daurah, satu kuliah. Untuk Allah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan juga buka kita akidah. Ihsan dalam segi ilmu akidah lain. Okey? Ihsan dari segi ilmu fiqh pula lain. Dan ilmu dari segi ilmu akhlak. Apa itu ihsan? Bahagian ihsan, ihsan kepada Allah Ta'ala, ihsan kepada Rasulnya, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan kepada manusia yang lain, ihsan terhadap binatang. Oh, banyak bu. Maratibul ihsan ini semua kita kena kaji dalam Allah. Jadi kuliah hari ini hanyalah pencetus kepada kefahaman kita macam mana kita faham ilmu akhlak. Wa ita'i dzil qurba, dan memberikan bantuan kepada dzil qurba, warga terdekat, wa yanha 'anil fahsya, dan melarang daripada perbuatan fahsya wal munkar wal baghi, melampau. Ini pula lawan kepada sifat akhlakul madmumah pula. Betul, akhlak ada dua. Pengajian akhlak dia tak boleh belajar
pasal akhlak yang buruk juga. Nampak tak? Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Allah Ta'ala perintahkan kamu supaya berlaku adil, supaya berlaku ihsan, supaya bantu keluarga terdekat dan mencegah yang fahsyat. Fahsyat ni apa dia? Fahish. Nah, benda yang berkaitan dengan hubungan lelaki dan wanita yang dosa-dosa terkait dengan seksual. Sama ada lelaki sama lelaki atau perempuan sama perempuan atau lelaki sama perempuan. Fahsyat. Termasuk juga mencarut apa semua al-fahish wal mutafahish kita. Wal munkar wal baghi, sifat melampau. Al-baghi. Nampak dalam ayat ni, masya-Allah, kalau kita nak tadabbur ayat ni pun dah lama, panjang kita boleh tadabbur. Nampak tak? Maksudnya bila Allah Taala perintahkan untuk kita berlaku ihsan dengan adil, pada sama juga Allah Taala kata jangan melakukan al-baghi, melampau. Maksud melampau tu al-baghi lawan kepada adil tadi. Ataupun az-zulm, al-baghi, melampau. Maksud ayat ini menunjukkan bahawa kita bukan sekadar kena belajar berkenaan dengan akhlak yang baik. Kita kena belajar juga berkenaan akhlak-akhlak yang buruk. Sebablah para ulama bila dikarang kitab, ada satu bahagian pertama al-akhlaqul mahmudah, akhlak yang mahmudah yang terpuji. Yang kedua al-akhlaqul madhmumah, akhlak yang tercela. Subhanallah. Dia takkan sempurna akhlak seorang itu naik pun. Tahu dua-dua sekali. Mana akhlak baik, mana akhlak buruk. Kalau dia tahu perkataan tawadhu', dia redha, dia kena tahu juga apa dia hasad. Apa itu hasad, apa panggil hasad. Kalau dia tahu perkataan as-sabr, maka dia tahu juga perkataan al-ghadab, marah, pembahagian marah. Sebab itulah kata syair Arab, ta'allamtu syarra laysa bi syarri walakin tawqihi wa man lam ya'rif syarra min al-khairi waqa'a fihi. Kata kami belajar yang jahat bukan sebab kami nak buat jahat, tapi kami belajar jahat sebab kami tak jatuh padanya. Kerana sesungguhnya siapa yang belajar baik tapi tak belajar benda yang jahat, maka dia akan terjatuh dalam benda yang jahat kita ni. Jadi cantik. Jadi pertama belajar akhlak, apa tujuannya, apa kepentingannya, iaitu imtisali amrillah. Dia ialah pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak yang baik ini ialah ahadul muqawwamatus syakhsiyatil muslim. Dia adalah salah satu perkara yang memberi nilai kepada seorang muslim. Maksudnya kita sebut sebelum ni kan, kita kata manusia ni dia ada jasad, dia ada roh, dia ada akal. Dia ada jasad, dia ada roh, dia ada jasad dan ada roh. Dan roh dia ada nafs, ada nafs, ada nafsu, dia ada akal. Dia ada jasad, dia ada roh, ada zahir, ada batin. Jadi tak mungkin seorang muslim hanya dalaman saja yang betul, tetapi perangai kat luar tak betul. Sebab itulah kita kat sini dia takkan jadi manusia pun. Sebab tu setiap manusia dia ada nilai akhlak. Walaupun dia kata saya tak follow mana-mana, tapi dia ada nilai akhlak. Hatta walaupun nilai akhlak tu ialah daripada diri dia sendiri. Dan tak ada manusia yang tak terkena nilai akhlak. Sebab kita sebut yang takrifan akhlak di segi bahasa pun tabiat. Satu perangai yang telah tetap di dalam jiwa. Satu keadaan yang telah tetap dalam jiwa yang menghasilkan perangai luaran. Itu akhlak dari segi apa tadi? Dari segi istilah. Jadi begitu kat seorang muslim, akhlak yang baik itu ialah salah satu nilai diri dia yang membezakan dia antara muslim dan kafir. Itu Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Hujurat tu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu ini ada kabilah-kabilah syu'uban wa qabail, berpuak-puak, berkaum-kaum, syu'uban wa qabail, juga berkabilah-kabilah, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenali. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah paling bertakwa. Kata Allah Ta'ala, innallaha la yanzuru ila ajsadikum, Allah Ta'ala tengok kepada jasad kamu, wala ila suwarikum, lihat pada rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tengok pada akhlak kamu.
Dia juga Allah Ta'ala kata la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim. Dan Nabi SAW, dia tengoklah satu kelompok yang mereka ini akan berbangga-bangga dengan bapa-bapa mereka, maksud dengan keturunan dia. Alladzina matu innama huwa fahmun jahannam. Ketahuilah sungguhnya yang mereka bangga-bangga dengan keturunan bapa orang dulu, masa Nabi dulu, masa bapa-bapa orang dulu, orang musyrikin ya. Hum fahmun jahannam, bahkan mereka itu hanyalah apa dia, jadi arang, bahan bakar api neraka jahannam. Ya. Oleh yakunana ahwana 'ala Allah min al-ju'al alladhi yudahdihu al-khira' bi anfihi. Okey. Bahkan mereka akan jadi ya lebih hina daripada binatang yang menguis-nguis makanan dengan hidungnya. Maksudnya Allah Taala tak suka perbuatan bangga dengan keturunan ni. Itu akhlak yang buruk juga. Okey. Innallaha adhaba 'ankum 'abiyatul jahiliyah. Tetapi Allah Taala sungguh telah menghilangkan kepada kamu 'abiyatul jahiliyah, iaitu perangai jahiliyah. Abiyah jahiliyah maksudnya apa? Iaitu sombong dengan keturunan tadi. Innama huwa mu'min taqi, nampak? Tapi yang hanya adalah mukmin taqi, mukmin yang bertakwa, wa fajirun syaqi, dan juga orang yang jahat. Fajir, nanti akhlak, nilai dia ialah akhlak dia. Lepas tu kalau tengok orang tak ada akhlak, dia tak ada nilai tentang rahmatullah. Dia tak ada nilai, Allahu Akbar. Ilmu dia banyak mana, tapi dia tak ada akhlak, tak ada nilai di sama ada di sisi Allah Ta'ala ataupun di sisi manusia yang lain. Nah, yang ketiga, dalam Islam ada ikatan yang sangat kuat antara akhlak dengan akidah. Antara akhlak dengan akidah. Dan fiqah. Jadi hubungan yang kuat antara akhlak, akidah dengan fiqah. Orang yang akidah dia baik, mesti akhlak dia baik. Orang yang akidah dia baik, mesti dia punya hukum hakam dia bagus. Dia akan patuh pada syariat Allah. Dan orang yang patuh pada syariat Allah dengan sebenar-benar kepatuhan, dia akan menghasilkan akhlak yang baik. Apa dalilnya? Allah Ta'ala kata, wa aqimus salah, didiklah salat. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan salat sungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nampak? Patah balik pada akhlak. Maksudnya kalau orang tu akhlak dia buruk, maksudnya dia ada masalah dekat syariat. Hukum fiqah ni. Salat dia tak betul. Tak sempurna. Puasa dia tak betul. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum tattaqun, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Taala kata berkenaan dengan zakat, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudh min amwalihim, ambil daripada harta mereka untuk zakat tu kan. Shadaqatan tutahhiruhum, sucikan mereka, sucikan jiwa, sucikan akhlak. Wa tuzakkihim biha, dan mencantik, wa tuzakki, maksudnya mempolish mereka, wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum, mensucikan mereka daripada dosa-dosa, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka, mencantikkan mereka lagi. Allahu Akbar. Jadi kat sini cantik ya, kata Allah apa tak? Ambil zakat tujuannya untuk sucikan jiwa dan jadi orang yang baik. Puasa supaya jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang baik. Salat supaya menjauhi perkara yang mungkar. Itu menunjukkan bahawa akhlak yang baik itu ialah hasil daripada fiqh yang baik. Dan fiqh yang bagus, ketaatan di dalam masalah fiqh, disempurna masalah fiqh itu daripada akidah yang sahih. Allahu Akbar. Lepas tu kita kata, kami ingat lagi, guru kami, Syekh Ali Al-Halabi, Syekh Salim Ihlani, dulu selalu kata, ialah akhlak itu, akidah tu akhlak, akhlak tu akidah. Cuma kita kena faham lah akhlak yang betul tu macam mana. Sebab setengah orang bila sebut akhlak yang betul, kata tengok ustaz-ustaz yang mengaji akidah ni, keras macam ni. Kita kena faham apa itu akhlak yang betul. Dia ingat akhlak yang betul tu tidak semut tak mati. Ya. Itu salah. Orang yang akhlak yang baik ni tidak semut tak mati. Lepas tu apa dia cakap mesti perlahan. Itu bukan. Bukan semestinya macam tu. Sebab tu kita dah bincang minggu lepas dalam masalah apa, dalam masalah solat khusyuk tu kan. Bila Aisyah radhiyallahu anha tengok orang tu budak tu dia cakap perlahan, lemah lembut, dia jalan macam orang yang tak bermaya je. Dia kata ini bukan khusyuk. Ini bukan khusyuk ni. Yang sesungguhnya Omar bila dia jalan dengan laju dan pantas.
Bila dia makan kenyang. Bila dia pukul, sakit. Bila dia pukul, rasa sakit. Kan? Bila dia cakap, suara dia kuat. Allahu Akbar. Kan? Itu maksudnya apa? Tapi dia lawan daripada khusyuk macam Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita kena faham masalah ni betul supaya kita tak silap dalam masalah. Dan bahkan yang kita bincang minggu lepas, khusyuk. Khusyuk itu pun is part of akhlak juga. Bincang dalam masalah ilmu akhlak. Baik. Yang keempat, jadi kita tadi apa? Ada ikatan yang kuat antara akhlak yang baik dengan akidah syariat. Yang ketiga, asar fi suluk wal fard. Yang keempat, kerana akhlak yang baik ini ada kesan yang besar pada individu dan masyarakat, bahkan pada negara secara umum. Okey. Jadi kita tengok macam mana orang yang terbina dengan akhlak yang baik seperti rahmah, sifat penyayang. Allahu Akbar, kan? Itu akhlak yang baik. Contohnya akhlak rahmah. Itu contohnya macam kita pergi bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita pergi Mekah. Allahu Akbar. Kita tengok satu bulan Ramadan. Haji lah. Haji dia dalam Allah. Haji. Kalau siapa yang pernah pergi haji, dia akan rasa betapa Allahu Akbar, Allah Ta'ala telah menanam sifat rahmat kata Islam. Walaupun tak sempurna, walaupun tak semua macam tu, tapi kebanyakannya Allah Ta'ala telah tanam sifat rahmat. Ya, macam mana masa musim haji, dia tengok orang jatuh, orang tolong angkat, yang orang angkat, yang orang susah. Lepas tu kalau terlanggar tu pun, dia tak bergaduh. Kita kadang-kadang kita tolong kita terlanggar. Tak apa, dia angkat tangan. Insya tak apa. Nampak? Padahal itu kalau kita pergi tempat biasa, kalau kita pergi ke LCC ke, kita pergi mana, kita pelanggar awal kuat macam tu. Kan kita pergi umrah, bukan tu dia bawa kursi roda pun pelanggar berdarah kaki belakang. Tapi tak ada pula nasib nak bergaduh sampai nak bersama-sama, tak ada. Kerana Allah telah tanamkan sifat rahmah. Tak pada bulan puasa. Macam makanan orang bagi, Masya Allah, sedekah hampir. Allahu Akbar. Jadi nampak ada kesan pada mujtama' rahmah. As-sidqu sifat amanah. Al-adlu sifat adil. Al-haya sifat malu. Okey, jadi malangnya yang kita sebut semua ni hampir tak ada kadang-kadang kan masyarakat kita haya malu. Kan orang sebut TikTok pula, Allahu Akbar. Dan ni antara benda yang Allah Ta'ala tarik daripada manusia sekarang ialah al-haya, malu dalam Allah. Sehingga ustaz pun dah tak malu dah. Ustaz boleh tunjuk dalam video Facebook. Sembang lelaki perempuan apa semua, nyanyilah, lah, ambil video tengah lompat-lompat lah apa semua. Al-haya. Allahu Akbar. Kadang-kadang minta maaf sebut yang terus ni. Kadang-kadang ada wanita sana yang dijual makeup. Betul lah nak jual makeup tu bagus lah, tapi dia tunjukkan wajah dia, kemudian dia buat muka dia apa semua. Ini al-haya. Tak ada. Hilang haya. Yamshuna al-istihya. Ini sebuah hajat pada satu kuliah lagi, al-haya. Wal-iffah, menjaga diri daripada kemuliaan, menjaga kemuliaan diri, tak campur lagi perempuan dengan cara yang tak sepatutnya. Wat-ta'awun, tolong-menolong, wat-takaful, bantu-membantu. Ini keadaan takaful ni alhamdulillah nampak kat Malaysia ni. Dan terutama sekali bila musim PKP, nampak ada orang hantar makanan. Banyak sahabat-sahabat kita yang pergi sanggup beri makanan, hantar pula pada orang miskin. Alhamdulillah, nampak ini kesan daripada akhlak yang baik. Wal-ikhlas, wat-tawadhu', tawadhu' sifat tawadhu'. Semalam kan KP Kesihatan Datuk Nur Hisham kan, bila kata orang puji dia, letak ini sekilas pujian kepada negara kita. Masya Allah, tawadhu'. Wa ghairi dhalika min al-qiyam wal akhlaq as-samiyah. Fal akhlaqun binisbati lil fard hiya asas al-falah wal najah. Sebab tu ada kesan dia terhadap negara dan juga kesan terhadap masyarakat. Qad aflaha man zakkaha. Kata Allah Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha. Jailah orang yang sucikan akhlak. Sucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan telah rugilah orang yang mengotorkannya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Dan kita boleh nampak benda ni. Contoh zaman Umar Al-Khattab kan. Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila orang bawa harta daripada Bahrain, banyak dia kata, ya Allah, banyaknya harta ni. Banyaknya harta rampasan perang, macam tak dipercaya pula Umar Khattab. Dia kata, apa kata Ali bin Abi Thalib? Kerana kejujuran engkau, wahai Umar Khattab, yang inilah rakyat engkau bawa ni harta yang banyak. Kejujuran, nampak? Dia akan bawa kesan kepada
negara. Dan kita tengok, Masya Allah, negara yang rakyat dia akan bawa keamanan tak syak lagi. Tak syak lagi, benda tersebut. Yang kelima, iaitu dia adalah keperluan dalam masyarakat. Akhlak yang baik ini ialah satu tuntutan yang daruri, yang darurat. Darurat macam apa? Darurah ijtimaiyah. Dia satu benda yang kena ada, kalau tak ada, masyarakat tu akan binasa. Jadi kata para ulama, dia kata darurah ijtimaiyah. Dia kata Syekh Al-Alawi Qadar Saqah. Ini ulama ahli baik yang ahli sunnah. Syekh Alawi Qadir As-Saqah. Itu ingat nama. Syekh Alawi Qadir As-Saqah ni ulama ahli baik tapi ahli sunnah. Bukannya ulama ahli baik yang bid'ah, yang ahli sunnah. Nanti inna ayyu mujtama'. Dia kata cuma tidak ada satu yang masyarakat daripada masyarakat yang ada dalam dunia ni melainkan keamanan, kesejahteraan itu hanya terbina bila masyarakat dia ada akhlak yang baik. Kan? Jadi tengok contohnya perangai iffah. Perangai iffah itu jaga hubungan lelaki dan perempuan. Macam mana kita tengok sistem kekeluargaan telah runtuh di sebahagian negara disebabkan tidak ada iffah. Masyarakat tak nak lagi berkahwin dah. Sebab bagi orang berkahwin itu tidak membina satu keluarga yang bahagia. Macam dekat di Jepun. Di Jepun sekarang orang tua lagi banyak daripada orang muda. Ataupun hampir sama. Okay? Sebab apa? Sebab masyarakat dia tak nak kahwin. Tak nak ada hubungan kekeluargaan. Sebab bagi dia tak penting. Yang penting hubungan seksual dia. Sebab apa? Sebab nanti kita akan tengok. Sebab dia asal dia tu nazariyah, pandangan dia terhadap akhlak ialah pandangan madiyah, pandangan kemanusiaan, pandangan materialistik. Kita akan tengok nanti. Jadi macam mana kita nak hidup dalam masyarakat yang bila kita bermuamalah, berinteraksi, kalau semuanya penipu, macam sekarang banyak scammer, kita pun terasa tak aman. Ini kita pun susah nak hidup. Sehingga ini hadis ni, perkara ini telah dijangka oleh Nabi SAW. Dalam hadis Hudzaifah kan, kata sami'tu hadithaini an Rasulullah SAW. Kata telah mendengar dua perkara daripada Nabi SAW. Kata yang pertama dia kata laqad ra'aituhu, dia kata yang pertama kami dah tengoknya, yang kedua kami tengah tunggunya. Yang pertama itu apa dia? Iaitu Allah Ta'ala telah menghilangkan sifat amanah daripada masyarakat. Ila akhir hadis yang panjang. Lepas tu kata barakallahu fikum, itu yang kelima. Yang keenam, yang last sekali, iaitu akhlak yang baik itulah yang menyebabkan orang bukan Islam akan tertarik kepada orang Islam. Itu dia. Okey. Sebab itulah kita tengok Nabi SAW bila berdakwah kan, bila dia kata, bila Allah Ta'ala kata wa'anzir ashiratakal aqrabin, bila peringatan kepada keluarga terdekat, bila Nabi panggil keluarga dia naik kat bukit Sofa tu, kat gunung, dekat bukit tu, Nabi kata, kalau aku beritahu kamu semua bahawa di belakang bukit ini ada musuh nak serang kamu, apa pendapat kamu semua? Adakah kamu percaya dekat aku? Apa jawaban kaum ni? Kata apa? Ma jarrabna alaika kadhiban. Kami tidak pernah ada pengalaman ditipu. Kami tidak pernah ada pengalaman ditipu. Kami tidak pernah ada pengalaman ditipu oleh siapa? Ditipu oleh kamu ya Rasulullah. Ma jarrabna alaika kadhiban. Ma jarrabna alaika kadhiban. Lepas tu Nabi kata, faqala fa inni nadhirun lakum baina yadi adzab syadid. So aku beri peringatan kepada kamu tentang azab yang akan datang. Jadi kata Allah, itu kepentingan akhlak yang baik. Okey. Itu dari segi kepentingan kedudukan dia. Adapun apakah fadilat akhlak yang baik? Tak syak lagi. Nombor satu, akhlak yang baik menyebab dia masuk syurga. Okey, sebab pada isu yang kelima pula, apakah dia fadail akhlak al-hasanah? Apakah fadilat orang yang ada akhlak yang baik ni, apa kelebihan dia? Pertama, akhlak yang baik ialah sebab masuk syurga. Asbab dukhul jannah. Jadi kita tahu tak ada siapa masuk syurga dengan amalan dia. Melainkan dengan redha Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala redha, keredaan Allah tu bergantung kepada sebab. Kita kena jalankan sebab. Antara sebab redha Allah SWT menyebabkan seorang tidak masuk dalam syurga adalah akhlak yang baik. Ini berdasarkan banyak hadis, sangat banyak hadis. Antaranya, kita baca sini. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku akan jadi ketua, za'im.
di sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Maksudnya di bahagian paling cantik dalam syurga. Liman tarakal mira'. Nampak? Bagi untuk siapa? Bagi orang yang meninggalkan perbuatan berdebat. Wa in kana muhiqqan. Walaupun dia orang yang betul. Jadi tak debat. Yang penting beritahu kebenaran. Wa bi baitin li wasfi wasatil jannah. Dan aku juga ada tunggu di dekat tengah-tengah syurga nanti. Liman tarakal kadhib. Bagi orang meninggalkan sifat dusta. Wa in kana mazihan. Walaupun dia melawak je. Nampak? Maksudnya dalam berdusta, dalam melawak pun tak ada dusta. Siapa yang tak menipu dalam melawak, Allah Ta'ala, Nabi akan tunggu dekat tengah-tengah. Syurga yang paling cantik sekali. Fi awsatil jannah. Syurga yang paling mantap sekali. Zaman sekarang ni orang buat prank. Budak-budak kecil pun dah pandai nak buat prank. Lepas tu buat benda tak apa-apa. April Fool. Hingga akhir kita tengok akhlak sebahagian orang. Buat April Fool dekat bapak di sini. Bila kita tengok dalam video tu, orang keluar lah dari Facebook kan. Macam mana orang macam ni dia boleh buat macam ni dengan ayah dia? April Fool macam ni. Ustaz ni tak chill lah. Ustaz ni dah tak kelakar lah. Siapa saya bukan. Bukan itu masalahnya sebab Nabi kata. Seperti ana za'imun fi wasatil jannah liman tarakal al-kadhib walau kana mazihan. Allah Ta'ala, aku akan tunggu dekat tengah-tengah pintu syurga walaupun dia mazih, walaupun dia melawak. Sekarang ni banyak tak orang buat dalam Facebook. Dia letak muka orang tu, lepas tu dia buat dialog. Itu mazih, tapi mazih tu lawak tu bukan lawak yang berakhlak. Orang tu tak ucapkan perkataan macam tu pun, tapi dia buat. Dia tak muka orang lain, dia letak gambar. Dia buat dialog. Itu orang ketawa, kelakar. Okay. Allahu Akbar. Allah ini sesuatu kita pelik Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Nampak ni. Dan juga aku akan tunggu di syurga yang paling tinggi bagi yang siapa akhlaknya paling baik. Ada banyak sangat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Juga dengan satu lagi hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nombor hadisnya 4800 tuan-tuan. Ini kalau kita nak tengok dia dudukan. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini Hasan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Yang seterusnya, hadis yang lain. Nabi kata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas al-jannah." Nah, apakah yang paling banyak menyebabkan memasukkan perkara yang paling banyak, apakah perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga? Yudkhilun nas al-jannata. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wasu'ila an akthar ma yudkhilun nas an-nar. Dan Nabi tanya pula, apa yang menyebabkan manusia masuk neraka? Yang atau apakah banyak perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, iaitu al-fam, mulut. Al-fam, mulut, wal faraj. Atau wal farj. Atau faraj, wal farj. Al-faraj lain. Faraj, wal faraj. Itu faraj. Itu faraj. Itu apa dia? Kemaluan. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak yang baik menyebabkan Allah Ta'ala cinta pada dia. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Hakim, dan sanad dia, rijal dia, perawi-perawinya semua sahih. Rijal sahih, hadis sahih. Nabi kata, ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqan. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ialah orang yang paling baik akhlak. Dan juga banyak Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Yang ketiga, akhlak yang baik menyebabkan kecintaan, menyebabkan Rasulullah SAW cinta kat kita. Dan kita ingat tentang Allah, Allah Ustaz. Kalau orang bila sebut kita buat perkara ni, Allah Ta'ala sayang kat dia, Allah Ta'ala sayang kita tau. Jadi dia bila dengar, dia selalu sangat dengar benda ni. Dia rasa simple je benda ni. Dia tak ada. Jadi benda tersebut tidak menaikkan semangat dia. Ustaz tadi, tahu Ustaz, buat benda baik Allah Ta'ala sayang. Dia kena hadirkan istihdar, dia kena hadirkan dalam hati. Satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan bila Allah Ta'ala cinta seorang hamba. Dan satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, Inna da'a Jibril. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila dia cinta seseorang, Allah Ta'ala akan panggil Jibril.
Lalu Allah Ta'ala kata, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta si fulan, maka kamu cintalah dia. Macam Allah Ta'ala perintahkan Jibril cinta kat dia. Maka Jibril pun kata, ya Allah, aku cinta si fulan. Kemudian Jibril pula akan pergi ke langit yang lebih rendah. Maka Jibril akan kata, dia kata, wahai sekalian malaikat, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si fulan, maka kamu semua ni, semua malaikat tu cintalah si fulan. Kamu semua malaikat ni cintalah si fulan. Maksudnya apa dalam Allah? Allah Ta'ala perintahkan semua malaikat. Malaikat tu banyak tu tak? Allahu Akbar, malaikat ni juta, bilion. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada siapa tahu bilangan malaikat. Bahkan Imam Al-Barbahari dalam kitab dia, Syarh Usul Sunnah tu, okay, dia kata apa? Tidak, berdasarkan riwayat daripada sebahagian salaf tabi'in, tidak ada satu setitik hujan yang turun melainkan padanya ada bersama satu malaikat. Walaupun sebagian ulama kata baik, tapi betapa banyak tu malaikat. Di Baitul Ma'mur ada 70,000 malaikat yang tawaf pun yang keluar. 70,000 malaikat dah keluar, dia takkan masuk balik. Ini banyak malaikat ni. Banyak tu malaikat yang banyak. Dan malaikat yang banyak ni bila dia cinta dia. Cinta macam tu dia tak. Kita buka surah Ghafir. Kan? Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat yang banyak-banyak ni, yang juta, yang beribu ni, yang tangguh arasy ni, yang beriman dengan Allah Ta'ala ni, wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka akan minta ampun, istighfar untuk orang yang beriman. Kata Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Kau telah memberi, Kau telah meluaskan rahmat dan ilmu Kamu luas, dan rahmat Kamu luas terhadap seluruh alam. Faghfir lilladzina tabu. Maka ampunkanlah orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan telah mengikut jalan Engkau. Ya Allah. Waqihim azabal jahim, jadikan mereka daripada azab neraka jahannam. Waqihimus sayyi'at rabbana adkhilhum jannatin wa'adtahum ajratin alladhi wa'adtahum wa man salaha min abaihim, wa masukkan mereka dalam syurga yang kamu telah janjikan kepada mereka. Masukkan sekali bapa-bapa diorang, anak-anak diorang, dan adik-beradik diorang. Nampak tak? Malaikat ni doa. Bila Allah Ta'ala dah cinta pula, Allah Ta'ala declare kat malaikat. Bila malaikat cinta pula, malaikat akan doakan kita. Dan kita kena ingat hadis hadis Sahih Muslim. Di akhirat kelak, bila dah lepas nanti, dah lepas orang mukmin masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Ketika itu, fasyafa'atil malaikah, fasyafa'atil malaikah, maka ketika itu malaikat akan bagi syafaat. Macam mana malaikat nak bagi syafaat? Malaikat bagi syafaat kepada orang yang sayang. Macam mana malaikat sayang? Malaikat sayang bila Allah Ta'ala sayang. Tapi bila orang kata Allah Ta'ala sayang, kadang-kadang orang ambil enteng, dia tak nampak benda ni. Padahal Allahu Akbar. Itu juga dengan ketiga kita sebut tadi, orang yang akhlak yang baik ni Nabi SAW paling dekat kedudukannya di akhirat pula. Dan orang paling Nabi SAW sayang. Qala sallallahu alaihi wasallam, kita dalam sabda hadis sahih hadis riwayat Tirmizi. Okey, sanadnya hasan. Kata Nabi SAW, inna min ahabbakum ilayya. Sungguhnya orang yang paling aku cintai di sisiku. Maksudnya orang di kalangan kamu yang paling aku cintai. Wa aqrabakum minni majlisan, dan yang paling aqrabakum minni majlisan, yang paling dekat kedudukannya di akhirat kelak, iaitu hari kiamat, iaitu ahasinukum akhlaqan. Orang yang akhlaknya paling baik. Seterusnya yang keempat, orang yang akhlak baik, dia punya timbangan di mizan berat. Okay. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan sahih. Hasan sahih maksudnya sahih. Kata Imam Tirmizi, hasan sahih. Apa kata Nabi SAW? Ma min syai'in fil mizan afqalu min husnul khuluq. Tidak ada satu benda yang paling berat di timbangan daripada akhlak yang baik. Yang kelima,
akhlak yang baik ini ganjaran dia diganda-gandakan. Orang yang akhlak baik beza dengan orang yang akhlak buruk. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Kita syarat sahih Muslim. Ada sahih kali Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Nabi SAW, innar rajula, seorang lelaki, la yudrika, akan mencapai di husnul khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik, darajat qa'imil laili wa sha'imin nahar. Apa maksud dia? Orang yang akhlak yang orang, sesungguhnya ada orang yang mencapai darjat orang yang berpuasa dan darjat orang yang solat malam dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya mungkin dia tak makan malam, tapi akhlak dia baik, darjat dia sama macam orang yang bangun malam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak tak? Allah. Dia bangun malam ni, ya Allah. Satu amalan yang paling besar. Tak bersalihin min qablikum. Jadi maksud itu adalah buat amalan soleh orang sebelum kamu. Kata Nabi SAW pada Ibn Umar. Karena Ibn Umar tu orang lelaki yang baik kalau dia bangun malam. Naam. Nabi kata, اطعموا الطعام وافشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. Sebarkan salam, bagi makan, bangun malam ketika orang semua sedang tidur, kita makan dalam syurga dalam keadaan sejahtera. Tapi kedudukan yang hebat ni dapat dengan siapa? Dengan bihusnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Seterusnya, yang keenam, akhlak yang baik ini sebaik-baik amalan. Akhlak yang baik ini adalah sebaik-baik amalan. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dhar oleh Al-Bazzar. Sanadnya thiqah. Maksudnya sanadnya, perawi-perawi sanad dia semuanya thiqah. Okay. Imam Munziri kata sanadnya bagus. Apa kata Nabi SAW? Ya Aba Dharrin, wahai Abu Dhar, ala adulluka ala khaslataini, Uma akhafu ala dhahri. Wahai Abu Dhar, nak tak tunjuk kepada kamu dua perkara yang akhafu ala dhahr, yang ringan di belakang kamu, maksudnya ringan untuk kamu amalkan. Maksudnya akhafu ala dhahr wa athqalu fil mizan, tapi berat di timbangan. Kata Abu Dhar, bala ya Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah, bagi tahulah aku ya Rasulullah. Nabi kata, alaika bi husnil khuluq, hendaklah kamu berakhlak baik, wa tulus samt, dan banyak diam, jangan banyak cakap yang mengepek. Fawalladhi nafsi Muhammad biyadih, walladhi nafsi Muhammad biyadih, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, ma amilal khalaiq bimithlihi ma, sesungguhnya tidaklah orang beramal dengan kedua-duanya dengan sebenar-benar. Akhlak yang baik. Yang ketujuh, ini tentang suka lah ni ya, iaitu akhlakul hasanah tazidu fil a'mar wa tu'ammir ad-diyar. Akhlak yang baik ini menambahkan umur, memanjangkan umur, dan mengimarahkan rumah, maksudnya menceriakan, membahagiakan lagi rumah-rumah. Kata Nabi SAW, ini hadis riwayat hadis riwayat Ahmad, sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani ad-diyar wa yazidani fil a'mar. Wa yuzidan fil a'mar. Akhlak yang baik dan berjiran dengan cara yang baik, yu'ammirani ad-diyar, dia akan memakmurkan rumah. Bahkan boleh juga kita terjemahkan sebagai membesarkan rumah, mengimarahkan rumah. Allahu Akbar. Wa yuzidani fil a'mar, menambah umur kita. Akhlak yang baik. Allahu Akbar. Ke-8, akhlak yang baik ini alamat tanda kesempurnaan iman. Alamat atau tanda kesempurnaan iman. Maksudnya, tahu iman dia lebih sempurna, maka akhlaknya lebih sempurna. Kata Nabi SAW berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik iman ni ialah orang paling baik akhlak. Wa khiyarukum nisa'ihim. Orang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik pada isteri-isteri dia, di kalangan pada isteri dia. Baik. Jadi ada apa tadi 8 kelebihan akhlak yang baik. 8 kelebihan akhlak yang baik. Hadis tadi itu yang saya baca last sekali itu ada hadis riwayat Tirmizi. Iaitu orang yang
paling sempurna, yang orang beriman yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlak. Dan sebaik-baik kamu, nampak, sebaik-baik kamu ialah orang yang sebaik-baik pada isteri dia. Ini juga penting sama Allah. Ada orang yang baik depan orang, tapi dengan isteri dia kasar dengan orang itu. Tapi kalau kita nak tahu kita ni akhlak baik ke tak, tanya pada suami atau pada isteri. Itu baru tahu dia baik ke tak. Baik yang sebenar. Nak tahu dia baik yang sebenar, bukan dekat luar. Dekat luar ni kan boleh tunjuk akhlak yang baik. Sebab tu ada sebagian salaf kata ada orang ni, dia ni baik pada orang tapi buruk pada ahli keluarga. Tak betul kan? Allah Ta'ala kata apa? Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurbah wa bidzil qurbah, orang yang paling dekat hubungan itu yang kita paling berlaku ihsan pada dia. Ya. Lepas tu nak tahu, lepas tu Nabi SAW antara hikmahnya, Nabi SAW ni ada ramai isteri, sunat isteri, iaitu supaya semua isteri-isterinya tadi meriwayatkan perangai Nabi SAW di rumah dalam setiap keadaan. Baik kan? Nabi ada 9 isteri, maksudnya ada 9 perangai. Mana 9 isteri dalam satu masa, dalam satu masa. Ada 9 perangai wanita, maksudnya kerenah atau sikap yang berbeza-beza. 9 orang perempuan. Dan 9 tu pula daripada kabilah yang lain tu, bukan kabilah yang sama. Ada sebagai ada Quraisy, ada kabilah Bani Asad, ada kabilah ada orang Yahudi. Ila akhirnya macam-macam kan perangai. Maksudnya macam mana Nabi muamalah dengan perangai isteri yang pelbagai ini, dan semua pula riwayatkan akhlak yang baik semua. Tak ada satu pun cerita tentang akhlak yang buruk. Itu adalah hikmahnya Allah SWT jadikan Nabi dengan ramai isteri supaya meriwayatkan kepada kita semua akhlak-akhlak Nabi di dalam rumah. Betul kata khiyarukum linisa'i. Betul hati Syekh tu, nama dia Syekh Al-Islambuli, Sulaiman Al-Islambuli. Dia kata antara perbuatan yang buruk zaman sekarang, hatta pada orang agama sekalipun, iaitu dia suka duduk kat luar, dia kerja kedai kopi dan tinggal dengan isteri dia di keseorangan di rumah. Allahu Akbar. Itu tak sepatutnya. Khiyarukum linisa'i. Okey, itu cerita lain. Okey, poin yang seterusnya pula. Ini penting, tuan-tuan. Apa sumber akhlak Islam? Sumber akhlak Islam. Okey. Okey. Yang pertama sekali dia kata, yang paling utama sekali akhlak Islam sumbernya yang tak syak, tak lain tak bukan, supaya kita pun dah tahu, kita dah boleh dapat agak jawapan ni, iaitu yang pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua sunnah Nabi SAW. Kata bila yang ni boleh disimpulkan dengan satu jawapan yang ringkas. Apa dia? Bila orang tanya apakah dia akhlak Nabi SAW, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah semuanya adalah Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu akhlak Nabi. Lepas tu dia tak kata kana khuluquhu al-karam. Aisyah tak jawab. Bila orang tanya macam mana akhlak Nabi itu ialah buat sedekah. Tak, dia tak jawab macam tu. Atau bila orang tanya apakah akhlak Nabi itu pemaaf. Aisyah tak jawab macam tu. Apakah akhlak Nabi itu ialah penyabar. Aisyah tak jawab macam tu. Apa yang Aisyah jawab? Kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Quran maknanya seluruh Quran itu akhlak Nabi semua. Itu jawapan yang paling mantap Aisyah. Itu menunjukkan bahawa nak tahu akhlak sebenar, ikut Quran, ikut sunnah Nabi SAW. Bukan apa yang dibuat oleh tok-tok guru, tok-tok syekh, yang berkenaan dengan akhlak-akhlak yang tak ada langsung dalam Quran dengan sunnah Nabi SAW. Nanti kadang-kadang kita tengok sifat tawaduk yang tak kena tempatnya. Sifat zuhud yang tak kena tempatnya. Sifat as-suja'ah, keberanian yang tak kena tempatnya. Kita sekarang, kita takut Allah. Kita tak takut corona. Mari tuan-tuan, keluar. Mari kita berkumpul. Allah Ta'ala lebih berpuasa. Corona tak ada puasa. Corona. Ini syuja'ah, keberanian yang tidak menepati sunnah Nabi SAW. Kita firru minal jizam, firruka minal asad. Larilah kamu daripada penyakit kusta. Sebagaimana kamu lari daripada singa. Nabi suruh lagi. Tiba-tiba, dia pun kata suruh apa? Kita tak takut corona. Allah Ta'ala, kita takut Allah, tak takut corona. La hawla wa la quwwata illa billah. Macam mana pula kamu tak takut sakit? Itu ketakutan yang secara tabi'i yang Allah Ta'ala masuk ke dalam hati. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Menjadikan kamu ni ada ujian dari segi ketakutan, itu musuh, wal khawf wal ju', takut lapar, wa naqsin minal amwal, takut miskin,
wal anfusi, takut sakit, wal anfusi, kan? Lebih syai' min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat, dan takut kekurangan, takut tak ada duit, takut tak makan. Itu ialah sifat yang Allah Ta'ala memang bagi kepada sifat semula jadi. Jadi macam mana? Nampak? Itu akhlak ahli sunnah tu. Bahkan jadi fitnah ke atas ahli sunnah. Okay? Bahkan jadi fitnah ke atas ahli sunnah. Sebab akhlak ni bukan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagai akhlak pula, contohnya dia buat apa, lemah lembut apa tadi ya, bila kita tegur ahli bid'ah, kata ini bukan akhlak yang baik, Syekh, jangan kita tuduh orang, dia kata tuduh orang, kata orang tu kuburiyun, penyembah kubur, kan, bermohon hajat di kuburan, wahai Syekh Fulan, bantulah kami, wahai Syekh Fulan, kepada kamu kami berhajat, wahai Syekh Fulan. Tiba-tiba bila kita bantah mereka, kita kata, Syekh, itu tak ada akhlak, Syekh. Kata, anta yang tak ada akhlak, anta tak ada akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak ada akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta biarkan orang yang melakukan syirik, menyebabkan kesyirikannya. Bila kita bantah, anta kata kita tak ada akhlak. Itu tak betul lah. Ya ikhwah. Lepas kita akhlak mesti sumber dari Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, daripada sahabat. Tengok macam sahabat berinteraksi dengan satu isu. Yang keempat, daripada salafus salih. Sebab itu penting dalam Allah. Untuk orang mengaji hadis, dia akan baca biografi ulama hadis. Dia akan baca biografi ulama hadis. Jadi baca biografi ulama hadis, dia akan tengok macam mana akhlak. Kalau saya nak simpulkan akhlak salaf ni, dia akan terus sampai. Dia tidak cepat memulakan fatwa. Tidak cepat nak bercakap, nak bagi pendapat. Zaman sekarang, sejak zaman Facebook ni ada, apa sikap manusia paling utama? Semua nak bagi pendapat. Semua rasa dia berhak untuk memberi pendapat. Ini betul, orang berhak nak cakap apa yang nak cakap. Tapi kita kena ingat, ya, tidak ada benda yang menyebabkan seorang itu masuk hal yakubun nas ala manakhiri illa min hasail al-sinatihim. Bila seorang itu tertungkup muka dalam neraka kelak, mereka hasail al-sinatihim. Dekat apa yang dia dituai daripada hasil mulut dia. Jadi ada 4 tadi yang tadi lah, Al-Quran, Sunnah, akhlak sahabah dan juga tabi'in. Jadi 4 ni sumber yang kita boleh ambil daripada, dan termasuk Sunnah tadi sirah Nabi SAW. Sebab ni kita ada satu kitab yang panggil kita Al-Adabul Mufrad. Kita ada kitab Ar-Raqaiq, dalam Sahih Bukhari kita Ar-Raqaiq, kitab Lembut Hati. Bukan dari kita Al-Adabul Mufrad, kita adab seorang hamba, hatta kitabul Tauhid, hatta kitabul Iman, kan, dalam kitab Sahih Muslim, kitabul Bukhari, kitabul Iman. Kalau kita baca Bulughul Maram, belakang tadi kitabul Jami'. Okey. Terus ada kita Al-Adabul Syar'iyyah li Ibn Muflih. Dan banyak lagi kitab yang bagus seperti kitab Madarijus Salikin, Asy Sobri pagi-pagi dia buat ringkasannya, kita Al-Iksir tu. Juga kitab Qutul Qulub. Ini banyak lagi kitab Wadawat, banyak lagi kitab Allah, kita boleh baca kitab. Okey. Kemudian kita tengok pula pembahagian akhlak tadi. Kita kata akhlak tadi terbagi, kita kata ada akhlak yang fitri, iaitu secara fitrahnya. Ada pula akhlak yang muktasab, ada akhlak yang diambil dan dilatih. Satu fitrah, fitrah dia berani, pemalu. Manusia itu fitrah dia malu. Manusia fitrah dia malu. Itu budak kecil kan, dia malu. Tapi ada fitrah manusia yang mulia yang dikekalkan dalam syarak. Sebab itulah ada dalam masyarakat, ada dalam agama Hindu, ada orang agama Hindu, ada orang agama Buddha, ada orang agama Kristian yang ada akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab memang ada sebagian akhlaknya tu fitrah. Macam dalam Allah jangan kata, oh agama Yahudi ni, agama Hindu ni baguslah sebab orang jadi jujur. Tak, dia fitrah. Jangan terpedaya dengan benda-benda macam ni.
Okay, sebab ada fitrah. Lepas tu kita tengok, jujur. Semua agama kata kena jujur. Tak ada agama yang tak kata tak jujur. Itu menunjukkan bahawa dia fitrah. Apa maksud fitrah? Maksudnya tak perlu tengok pada dalil, dia dah ada benda tersebut. Dia fitrah. Jujur, baik, adil. Ini benda yang Allah Ta'ala telah bagi dalam fitrah. Lepas tu ada hadis sahih kan Nabi kata, ada hadis Huzaifah si baca tadi, Inna Allah nazala al-amanata ala jazri qulubir rijal, thumma nazala al-Quran, fa'alima min al-Quran, wa'alima min sunnah. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan di lubuk hati manusia sifat amanah. Inna Allah anzala al-amanata ala jazri qulubir rijal. Allah jadikan di lubuk hati manusia itu ada sifat amanah. Maksudnya itulah orang kafir benda ajak kepada amanah. Sebab memang itu fitrah dia. Cuma kita kena ingat, fitrah ni boleh dirosakkan. Lepas tu kita tengok akhlak bahagian yang kedua, akhlak itu adalah muktasabah yang diambil, yang dilatih. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku datang untuk menyempurnakan akhlak. Nampak? Nabi tak kata, aku diutuskan untuk membawa akhlak. Nabi tak kata macam tu. Nampak cantik tak hadis ni? Nabi kata apa? Innama bu'istu. Sesungguhnya aku hanya diutuskan. Innama Muslimul Hasan. Sesungguhnya aku diutuskan untuk liutammima, untuk sempurnakan makarimal akhlak. Untuk sempurnakan makarimal akhlak. Ini dalil bahawa memang kan ada dalam setengah masyarakat akhlak yang baik, Nabi nak sempurnakannya. Seperti kita tengok dalam hadis Abu Sufyan. Abu Sufyan yang masih tak Islam lagi, dipanggil oleh Raja Herakl. Dipanggil oleh Raja Herakl. Dari Rom tu kan. Nanti ceritakan masa Muhammad ni, apa kata Herakl? Kalaulah aku ni tak malu dituduh sebagai pendusta, nampak tak? Nescaya aku dah berdusta dah, aku akan cerita buruk pasal Muhammad. Allahu Akbar. Nampak tak? Maksudnya Abu Sufyan masa tu punyalah orang yang paling kuat permusuhan dengan Nabi SAW. Tapi bila dia suruh menipu, tak nak menipu. Allahu Akbar. Main datang ni, kerana agama jahiliah ada. Sebab dia sembah berhala, dia jadi jujur dia. Tidak, ada rumah. Fitrah. Lepas Nabi SAW kata, Innama bu'istu li utammima, untuk sempurnakan. Sebab apa? Maka disempurnakan sebab kadang-kadang sebab jujur, katakanlah sifat benar ataupun jujur ataupun ihsan, katakanlah kita ambil satu kataan, ihsan kepada mak ayah. Tidak ada agama yang kata buat jahat kepada mak ayah. Tetapi boleh tak kamu detailkan macam mana ihsan dekat mak ayah? Sinilah kita kata petunjuk wahyu terpenting. Kat sinilah kita kata petunjuk wahyu terpenting. Sebab akal manusia, dia akan hanya nampak apa yang di sekitarnya tentang cara nak buat baik kat mak ayah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ciptakan manusia, dia tahu apa yang mak ayah perlu, dia lebih tahu apa perasaan mak ayah ketika dah tua. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih faham apa dia ihsan kepada mak ayah sebenarnya. Lepas tu kita tengok cara kita ihsan kepada mak ayah dengan cara orang kafir ihsan kepada mak ayah. Beza antara mereka. Tengok. Kadang-kadang kita tengok, Allahu Akbar, teruk sangat cara mereka ihsan kepada mak ayah. Tak ada unsur penghormatan. Tak ada apa dia? Merendah diri tak ada kepada mak ayah mereka. Tak ada sifat tawadhu. Tak ada sifat rahmah. Tapi kita orang Islam yang sebenar-benar Islam yang ikut syariat Nabi SAW, Masya Allah, dia rahmat kepada ibunya. Jadi kalau bab ni nak cerita panjang dalam Allah, ajak satu kuliah lagi. Macam mana sebahagian, macam mana Nabi SAW kata, Allah Ta'ala waqfid lahum janahal kulli minar rahmah. Rendahkan kamu punya sayap. Rendahkan kesombongan kamu. Cakap dengan dia dengan penuh tawadhu. Itu kata guru, itu kata Syekh kami ni. Dia kata, aku tak pernah cakap dekat mak ayah aku, melainkan aku akan duduk kat sebelah dia dulu dan aku akan bisik kat telinga dia. Dia tak pernah cakap mak ayah dia, mak! Tak pernah cakap macam tu. Wahfid lahum janahal kulli. Wahfid lahum janahal kulli. Tapi dia sebelah mak dia akan cakap baik. Duduk sebelah. Dia akan duduk sebelah, dia akan bisik kat ayah dia.
Dia cakap dengan cara yang lembut. Wahfilau majamah itu. Lepas tu sebagai salah, kenapa Ali bin Abi Talib dia baca kisah ni. Ya Allah, kan? Dia Ali bin Abi Talib kata, kenapa kamu tak nak makan dengan ibu kamu, wahai Ali bin Abi Talib? Dia kata, aku pun tak nak makan dengan ibu aku. Apa bukan Ali bin Abi Talib? Ali Zainal Abidin, cucu Ali. Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Ali Zainal Abidin. Ali kata apa? Ali Zainal Abidin kata, kenapa kamu tak, kamu tanya, kenapa kamu tak nak makan dengan ibu? Dia kata, aku tak nak makan dengan ibu aku, sebab apa? Aku biar dia makan dulu. Sebab aku takut masa makan tu nanti, dia nak ambil bahagian yang dia nak, lalu aku dah terambil dulu. Lalu aku takut nanti dia akan menyebabkan mak aku terguris. Allahu Akbar. Allah. Ha? Kita cuk luar awal tu tak? Allahu Akbar. Mak kita lah kata apalah anak. Kita biasanya mak tu dah maaf. Biar mak anak dia pilih kan. Ambil tu. Dapat lapat yang paling tak suka. Saya mak tak suka kan. Mak dia suka bagian tulang. Anak dia pun suka bagian tulang. Dia bagilah anak dia bagian tulang. Mak dia makanlah bagian isi. Kan? Bagian daging. Dia tak suka bagian daging. Tapi makan juga lah sebab tu kesian anak. Ali Zainal Abidin. Itu kalau anak dia kecil-kecil tak apalah. Ali Zainal Abidin bukan macam tu. Dia kata dia biar mak dia ambil dulu. So apa dia takut nanti masa makan aku akan ambil part yang mak aku suka. Lalu aku mengguris hati Allah. Ni Ali Zainal Abidin. Ada sebagian salah kan dalam hukum Allah masa dia tengah baca Quran, masa dia tengah mengajar hadis. Yang datang kuliah hadis dia beribu orang. Kemudian mak dia panggil dia. Dia terus berhentikan kuliah. Dia berhentikan kuliah, mak dia panggil dia untuk apa? Bagi kambing makan dalam Allah. Berhentikan kuliah sebab nak bagi kambing makan. Dia stop kuliah ni, dia bagi kambing makan. Dia sambung balik kuliah. Dia biar orang tunggu. Itulah kalau kita tengah, Ustaz tengah mengajar, kali mak dia telefon. Berhenti kuliah. Jawab mak tu mak. Walaupun kadang-kadang mak dia tanya benda yang kata, macam mana nak tukar channel TV ni? Mak dia telefon. Tak tahu bukan remote. Allahu Akbar. Jadi kita kata, patah balik tadi, lepas tu kita kata kat sini, ada yang bersifat fitrah. Tapi akhlak yang bersifat fitrah ni dia tak sempurna. Sebab tu tak cukup hanya pakai fitrah untuk menyempurnakan akhlak. Sebab tu yang kedua, dia panggil al-muktasabah. Maksudnya yang dilatih berdasarkan Quran dengan sunnah Nabi SAW. Yang ni yang disebut oleh Huzaifah tadi, dia kata apa? Innallaha nazala al-amanah, innallaha anzala al-amanata fi jazri qulubil rijal. Allah tak jadikan amanah itu ada di lubuk hati manusia. Thumma nazala al-Quran. Bila Allah Ta'ala turunkan Quran, bila Al-Quran turun, fa'alimu minal Quran wa 'alimu minas sunnah. Ketika itu kami belajar akhlak daripada Quran dan daripada sunnah. Apa tak? Dia penguat. Sebab itulah Nabi SAW kata apa? An-nasu ma'adin kama'adin idhami wal fiddah. Manusia itu macam harta atau macam barang ataupun bahasa Arab ni ma'adin ni. Ma'adin ini yang harta galian. Benda galian, emas dan perak. Dan manusia ni macam galian emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Atau idza faqihu. Iaitu sebaik-baik mereka di zaman jahiliyah. Maksudnya kalau mereka di akhlak dah baik secara fitrah di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, dia akan jadi baik dalam Islam idza faqihu, dia faham agama. Dia faqih. Dia akan jadi baik sebab dia faqih. Lepas tu kata Sufyan, dia kata al-faqih, faqih itu bukan ianya faqih dari segi banyak riwayat, tapi faqih itu ialah diamalkan ilmu. Allahu Akbar. Jadi kat sini dia bahawa ada akhlak yang muktasabah. Ada akhlak yang muktasabah. Kemudian pembahagian akhlak pula. Masa tak cukup Kemudian pembahagian akhlak pula. Okey. Pembahagian akhlak. Ada 4 pembahagian akhlak. Dari segi hubungannya dengan manusia. Dari segi hubungannya dengan manusia. Ada 4 bahagian. Satu, dari segi hubungannya dengan manusia. Pertama, akhlak manusia dengan pencipta. Akhlak manusia dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kena betul. Ini
Ini kita belajar sebab redha, bab sabar, bab zuhud, bab qanaah, kecukupan, bab husnul zan billah. Ini semua bab akhlak ni. Husnul zan billah. Lepas tu kita, dalam kuliah ni saya tak cerita pasal benda-benda semua. Sebab cerita macam ni, kita tak boleh cerita dalam 1 jam setengah. Dia cerita pasal mabda', dia punya asas-asas ni. Yang kedua, akhlak manusia dengan manusia yang lain. Yang ni seperti yang kita tahu lah. Adil, tidak berzalimi, syuh, tidak kedekut, husnul masuk muasyarah, adamu adab wajib, nukran jamil, wa adam i'tiraf, iaitu bantahan dengan cara yang baik, tidak mengiktiraf benda-benda yang mungkar. Ini banyak juga, banyak sangat. Okey. Ada pula yang terkait akhlak dengan diri dia sendiri. Ketika sabar ketika musibah, bersikap tidak tergesa-gesa. Al-itqan fil amal, itqan maksudnya bersungguh-sungguh dalam beramal, tekun dalam amal. Yang ada istijal, tidak tergesa-gesa dalam melakukan suatu perkara. Idaratul insan, cara pentadbirannya, cara menguruskan perasaan yang baik. Ini juga akhlak yang ketiga, manusia, akhlak yang terhadap diri dia sendiri. Ini pun banyak bincangan dalam Allah. Yang keempat, akhlak manusia dengan makhluk-makhluk yang lain yang tidak berakal atau berakal dan tidak berakal, seperti haiwan dan juga alam sekitar. Ada akhlak dengan alam sekitar dalam Allah. Kita akan tengok bab air, jangan berbazir guna air tak sepatutnya, jangan tebang pokok kalau tak ada sebab, jangan ambil binatang, anak-anak binatang tanpa sebab. Lakulah hadis tu kan, hadis riwayat Ahmad tu, ada seekor, ada orang ambil anak burung tu datang jumpa Nabi, dia duduk depan Nabi, burung tu macam bercakap-cakap dengan Nabi SAW. Lalu para sahabat pun takjub tengok tu, maka Nabi SAW kata, ada siapa tak ambil anak burung ni tadi? Sebab dia, adakah kamu nak makannya? Tidak, pulangkan balik kepada ibu. Allahu Akbar. Riwayat Ahmad, walaupun hadis ini ada keba'ifan, ini maksud dia sangat baik. Dan yang isu yang terakhir dalam Allah, apa yang bezanya akhlak Islam dengan akhlak dengan perbuatan orang kafir, akhlak kafir, akhlak Islam, agama-agama ni. Yang pertama, akhlak Islam ni bersifat Rabbani, bersikap ketuhanan, Rabbaniyatul Masdar, iaitu sumbernya daripada Quran, Sunnah, bukan dari segi akal semata-mata. Itu pertama, beza Islam dengan akhlak yang lain dari segi sumber. Islam ni akhlak dia sumbernya Rabbani, sumbernya dari Tuhan. Akhlak lain. Itu kalau kita belajar psikologi, kalau saya salah tentang betul kan contohnya. Okay? Freudian. Kan dia kata, Freud dia sebut manusia ni perangai dia dibina oleh benda yang tidak sedar. Jadi manusia ni jadi ego and super ego. Jadi ego and super ego ini tentang psikologi. Kata manusia ni dia macam iceberg. Yang banyak tu bawah air, yang sikit tu yang atas, yang timbul di permukaan. Kan iceberg kan? Iceberg tu nampak atas dia besar, tapi rupanya bawah tu lagi besar. Jadi manusia tu perangai tu. Manusia ni dia ada ada ego, ego, ada benda yang tersembunyi, perangai tersembunyi yang tak nampak, ini yang lagi besar daripada perangai dia yang dia fikirkan, yang disengaja. Lalu apa dia punya teori, dia kata manusia ni hidup untuk menyempurnakan, dia panggil sexual needs. Dan Freud ni dia luas sikit, dia kata sexual needs tu bukan hanya masalah hubungan seks, dia kata makan, minum, kemasyhuran, terkenal. Bahkan saya pernah baca dulu, saya dulu di UAE psikologi. Jadi dia kata hatta manusia jadi doktor, ada sebahagian orang jadi doktor, dia ajib pelik ni teori ni. Sebab sebenarnya dalam jiwa dia ada nafsu nak potong badan orang. Okay. Tetapi dia kata kalau dia ambil orang mana-mana, dia potong badan orang tu, nanti dia kena masuk penjara. Bila masuk penjara akan terhalang pula dia punya sexual needs yang lain. Makan, minum, kesenangan hidup apa semua. Lalu macam mana dia nak menyempurnakan kehendak dia tadi yang nak potong badan orang tadi tu? Dia jadi doktor. Dia sebenarnya bila jadi doktor dia dapat kepuasan dengan potong badan orang. Kata Allah, ajibnya, peliknya teori ni. Tapi tuan-tuan, teori inilah yang paling diterima sekali di barat.
Boleh diterima sekali barat. Bahkan dia kata apa, teori ni lah, Freudian ni kata itulah dia jadi asas kepada akhlak orang barat. Itu akhlak orang barat itu ialah untuk menyempurnakan keinginan diri. Waktu bagi dia orang, seks tu tak ada masalah. Itu berakhlak bagi dia orang. Apa salahnya seks? Dia kata bila seks tu, kalau kita nak sempurna, kita nak kehendak diri kita, our needs, dia kata. Dia tak kisahlah buat seks macam mana pun sebab dia dibina di atas nilai yang tadi yang letak oleh Fuad. Jadi kita kata, waktu kata guru kami ni, Dr. Malik Madri, tu boleh Google. Tengoklah YouTube. Nama Profesor Dr. Malik Badri. Ini pakar psikologi Islam. Masa kami belajar dengan dia dulu, kerja dia, kelas dia akan baca teori Freud, dia akan bantah teori Freud berkelas-kelas. Dan dulu yang saya ingat, dia kata dulu, Freud ni bukannya orang bijak pun, dia kata, kutuk lah dia. Dia duduk, dihisap curut, sambil minum kopi, kemudian dia tulis tentang teori tentang manusia. Mana keluar teori pelik-pelik? Tentang kau tuan baca teori Freud ni, Allah ajib tuan. Dia kata, kenapa anak-anak lelaki, ni perang yang daripada dia kata tentang akhlak, kenapa anak lelaki lebih rapat dengan mak, anak perempuan lebih rapat dengan ayah? Tuan-tuan sebab apa tuan-tuan? Kalau kita baca pelik. Sebab dia ada satu teori dia panggil penis envy. Nama pun keji buruk dia. Penis envy. Dia kata apa? Dia kata anak budak perempuan, bila dia tengok orang lelaki ada penis, Allahu Akbar. Nak sebut pun keji kan. Ada kemaluan lelaki tu. Dia kata apa? Sebab itulah dia rasa jealous. Dia rasa jealous sebab tu dia rapat, dia nak benda tersebut tu dia rapat dengan ayah ni. La haula wala quwwata. Dia kata masa bila pula si anak kecil dia tengok penis bapak ni. Allahu Akbar. Lepas tu dalam sunnah Nabi SAW, Nabi kata apa? Dalam Al-Quran kata, salah satu aurat. Pada tiga waktu ni anak jangan masuk ke bilik kita. Kan? Lepas bila masa sebelum subuh, iaitu lepas zuhur, bila kamu letakkan pakaian kamu, dan lepas isyak. Lalu baru pula sikit supaya kita jangan terbogil-bogil lepas anak. Lepas tu, ibu bapa juga jangan buat perangai macam tu kat rumah. Kan? Berkemban apa semua sampai kadang-kadang tukar baju depan anak dia, mandi bogil dia. Bapak ni tak boleh, ni tak sunnah. Jadi, patah balik cerita tadi, Fred tadi dia kata, kenapa jadi perangai anak macam tu? Lepas tu dia kata, semua benda masalah kita yang terjadi pada dewasa ni adalah sebab waktu kanak-kanak tadi. Waktu terbinanya dia punya ego tadi tu. Ego tu maksudnya apa? Dia punya perangai yang tersembunyi. Sebab tu lah bagi orang, budak tu jadi apa? Jadi progol, oh sebab masa kecil dulu dia macam ni tuan-tuan. Kita kena macam ni, masa kecil dulu jadi seks. Semua disalahkan waktu kecil. Dia tak salahkan unsur-unsur nafsu. Dia tak salahkan unsur-unsur akal dia. Dia tak salahkan unsur jiwa dia yang ikut perangai syaitan. Dia tak salahkan. Dia cuma salahkan waktu dia kecil. Sekian-sekian. Semata-mata kerana itu je. Jadi kita teori-teori yang batil. Lepas tu kata, kita hidup kita untuk menyempurnakan sexual needs. Macam pandangan Islam terhadap, kritik Islam terhadap akhlak ni? Kritik Islam kata, iya betul manusia ada nafsu. Tetapi manusia juga, dia boleh kontrol nafsu. Bagi teori Freud tadi tu, dia kata kita nak kontrol nafsu, kita kontrol nafsu sebab kita nak jaga nafsu yang lain. Dia tadi kan, kenapa dia nafsu dia nak bunuh orang? Tapi kalau dia bunuh orang, nanti terhalang nafsu yang lain. Nah, dia masuk penjara, dia pukul orang. Dia punya nafsu nak pukul orang. Tapi kalau dia pukul orang macam tu je, dia akan menyebabkan terhasil nafsu yang lain, terhalang nafsu yang lain. Kalau terhalang nafsu makanan dia, terhalang nafsu nak bersenang-senang. Beza tu. Okey. Nah, lepas tu akhirnya macam ni dia nak channelkan nafsu dia nak pukul orang tadi. Masa dia channel kata, oh tak, kita masuk boxing supaya kita boleh channelkan nafsu kita nak pukul orang tu pada channel yang boleh menyebabkan nafsu-nafsu lain tak terhalang. Subhanallah, kita tengok itu dia pun barakallahu fiik. Islam lain, kita tidak. Islam bukan macam tu. Ini baru satu tu, belum lagi teori humanism, teori manfaat. Ada sebagian pula mandang manusia ni semua, akhlak manusia ni dibentuk melalui semua masalah biologi. Kenapa jadi progol ni? Kenapa dia jadi LGBT? Sebab ada dalam otak dia ada cecair
yang hormon dia tak stable, lalu menyebabkan dia tu nak jadi perempuan. So you cannot blame him. You tak boleh salahkan dia. Dia tak bersalah, tuan-tuan. Dalam otak dia dah ada lah dia punya sistem apa, dia punya hormon dia tak stabil. Sebab tu dia nak jadi lelaki, nak jadi perempuan, apa semua. Semuanya masalah dia kenakan kepada masalah apa tadi? Biological problem. Assalamualaikum Ini Ustaz. pun masalah. Ya. Maaf, sorry. Kita tangguh kelas lagi beberapa minit. Ya. 2-3 minit lagi lah. Okay. Ya. Okey, terima kasih. Banyak lagi teori, ada lagi teori manfaat. Dia kata manusia ni jadi baik sebab manfaat semata-mata. Kita buat baik kat orang sebab dapat manfaat duniawi. Manfaat pada jiwa dia. Kenapa kita buat baik kat orang? Kenapa kita bagi sedekah? Kerana aku rasa lapang tadi. I feel very good. I feel rasa lapang bila kita buat baik kat orang. Kita tu betul. Allah Ta'ala sebut juga tu falanuhiyannahum hayatan thayyibah. Tapi kita kena ingat. Bezanya kita ni Rabbani. Iaitu kita buat tu, dia ada unsur akhirat. Sebab itulah, bezanya, kita kalau kita buat baik kat orang, hatta kalau kita tak rasa lapang dada sekali pun, kalau Allah Ta'ala tak nak bagi kita kesempitan, kita tetap kata Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita khususkan pada Allah Ta'ala. Kan kalau kita buat baik ke anak, kita buat baik ke anak besar tak baik kita, derhaka. Na'udzubillah min dzalik. Nasrah Allah. Tapi kita tahu kita dah menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla masalah ini, maka kita tahu ya kita berharap hanya akan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab, tuan-tuan. Ada banyak lagi masalah akhlak ni dari yang tak mungkin kita nak cover semua dalam hari ini. Cuma cukup tadi itu jadi pencetus untuk kita mempelajari lebih banyak tentang akhlak Islam, dan supaya kita bezakan akhlak Islam dan akhlak kufar, dan kita tengok pula macam mana sikap kita terhadap yang membina kita sebagai seorang muslim dengan akhlak yang baik agar mencerminkan akidah kita dan ketaatan kita kepada Allah SWT dengan beramal dengan sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang di dalam pengajian ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita. Allahumma qsim min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahulu wa min al-yaqini ma tahulu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warithan minna waj'al tha'ana 'ala man darabana wa su'na 'ala man 'adana wa la taj'al musibatan fi dinina wa taj'al ad-dunya akbar hammina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.